Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali pada minggu ini untuk pelajaran Bahasa Melayu tahun 6, Unit 27, Manfaatkan Kemajuan Teknologi. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, kita ketahui dulu standard kandungan kita pada hari ini ialah menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai range dengan betul. Standard pembelajaran menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik. Kriteria kerjayaan, murid dapat bergerak dengan 3 penulisan imajinatif dan deskriptif dengan betul. Objektif pembelajaran, di akhir pengajaran pembelajaran, murid dapat menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik. Baik, apa aktiviti kita pada hari ini? Baik, aktiviti kita pada hari ini ialah menulis karangan jenis autobiografi dan karangan fakta. Ini aktiviti yang terdapat dalam buku teks. Tapi cikgu akan fokuskan untuk hari ini ialah karangan jenis autobiografi. Ya, kita akan tumpukan kepada karangan autobiografi. Okey, ni. Okey. Baik. Tentu kamu nak tahu apa itu karangan autobiografi. Okey, kita kenali dulu apa itu karangan autobiografi. Karangan jenis autobiografi. Karangan jenis autobiografi merupakan antara karangan yang digemari. Karangan ni sangat digemari oleh murid. Karangan autobiografi merupakan karangan tidak berformat. Yang ni. Yang penting. Tidak berformat. Karangan ini hanya memerlukan murid membayangkan diri sebagai sesuatu benda secara terperinci. Lihat, membayangkan diri. Maknanya, kamu perlu bayangkan diri kamu. Bayangkan apa? Bayangkan diri kamu sebagai apa yang dikehendaki soalan. Baik, penulisan yang baik perlu mempunyai nilai-nilai murni. Baik, tiba-tiba pula ada nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni ini biasanya untuk kamu gambarkan fungsi benda tersebut. Okey, bagaimana benda yang dikehendaki soalan itu berfungsi memberi impak yang positif kepada tuan pada barang tersebut. Okey. Aturan membina karangan. Maknanya apa step-step, apakah peraturan, apakah langkah-langkah. Baik, yang pertama, kamu perlu nyatakan tempat asal kejadian barangan tersebut. Apa namanya? Di mana dilahirkan, maknanya di mana proses pembuatannya di mana? Di kilang, biasanya di kilang lah. Ada proses pembungkusan tak? Kalau ada, nyatakan. Okey. Yang kedua, langkah yang kedua, perlu ada perjalanan dari kilang hingga ke tempat pameran. Pameran ni kedai lah. Biasanya kedai kalau kereta. Perlu ceritakan macam mana daripada kilang, kereta tu bergerak ke kedai. Dan biasa kalau kedai kereta, dia ada ruang pameran. Di mana dipamerkan? Apabila sudah dipamerkan, dah tentulah ada pengunjung, ada pelanggan. Jadi pelanggan ini berminat dan akan membeli, maka bertukar milik. Bertukar milik ni maksudnya kenderaan itu atau objek itu yang pada asalnya di kedai, kini telah dibeli oleh seseorang dan benda tersebut menjadi hak milik pelanggan tersebut. Baik, yang ketiga, proses penggunaan dengan tuan baru hingga akhir hayat. Macam mana benda tersebut digunakan. Bagaimana tuannya menggunakan barang tersebut atau bagaimana dia memberi sumbangan kepada tuannya sepanjang dia bersama dengan tuannya. Sampailah barangan tersebut
kebiasaannya digambarkan barangan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Okey, untuk yang terakhir, nyatakan perasaan. Okey, bukan perasaan tuan tetapi perasaan objek tersebut. Okey, perasaan bagaimana? Adakah sedih kerana sudah tidak dapat digunakan lagi, atau sedih kerana tuan tidak lagi menyayangi? Okey, walaupun sedih, mungkin walaupun dia sedih tapi dia gembira kerana dia telah memberi sumbang bakti kepada tuan sepanjang berkhidmat pada tuannya. Itu. Okey, bila lengkap aturan tersebut, maka lengkaplah karangan kamu. Baik, karangan autobiografi boleh gunakan dialog. Kalau ada dialog boleh guna. Ya, untuk bercakap sesama rakan bukan dengan manusia. Kalau contoh kereta mainan. Mungkin tuannya beli kereta mainan yang baru. Bila di rumah, ada 10 lagi kereta mainan. Maka berlaku dialog antara kereta mainan tersebut. Ataupun kucing. Tuannya mengambil kucing yang baru. Bawa balik rumah. Kat rumah ada 2 ekor kucing. Mungkin berlaku dialog di antara kucing tersebut. Baik. Pengakhiran cerita boleh disampaikan dalam suasana sedih, gembira atau bahagia. Sedih pun boleh. Gembira biasanya sedih lah. Sebab mungkin di akhir cerita kebiasaannya suasananya sedih. Mungkin sebab tuan dia dah tak suka dia. Atau dia sudah cedera, tidak dapat beri khidmat, tuan beli yang baru. Sedih. Walaupun sedih, ada juga perasaan gembira kerana dia telah berkhidmat untuk tuannya. Okey. Kemudian gunakan bahasa yang mudah. Ini sangat membantu. Ya, gunakan bahasa yang mudah, padat dan tepat. Baik. Ini contoh. Cikgu letakkan 3. Contoh tajuk karangan. Aku sebuah kereta. Mungkin aku sebuah kereta mainan. Okey. Ataupun aku sebuah kereta berwarna putih. Macam-macam boleh keluar. Yang kedua. Ini hidup. Aku seekor kucing. Mungkin aku seekor anjing. Okey. Mungkin aku seekor arnab. Okey. Yang ini aku sebuah tablet. Ini peranti. Okey. Mungkin aku sebuah telefon bimbit. Aku sebuah telefon pintar. Aku sebuah komputer riba. Macam-macam soalan boleh keluar. Tapi sama sahaja aturan penulisan karangannya. Baik, kita tengok apa yang kita nak pelajari pada hari ini, apa yang kita perlu buat. Baik. Ini ada dalam buku teks muka surat 157. Kamu boleh buka sekarang. Baik. Pada muka surat 157, kamu akan nampak paparan pada halaman tersebut, tablet yang istimewa. Baik, ini maklumat yang diberikan. Kamu perlu jadikan sebuah karangan. Okey. Jadi sebelum itu kita perlulah baca. Okey, baca apa maklumat yang telah diberi. Bagi membantu kamu membina karangan yang baik. Okey, tugasan kita pada hari ini ialah menulis karangan jenis autobiografi. Namun sebelum tu kita perlu baca maklumat yang diberi. Baik, kita pergi. Tengok kalau pada paparan sekarang kamu boleh lihat ada maklumat pendahuluan ciri-ciri. Baik, lihat dulu pada pendahuluan. Pendahuluan ini penting. Ya, ini penting. Kenapa apa? Kerana pentingnya. Baik, ini ialah untuk perenggan pertama. Baik, apa yang perlu kamu letakkan? Berkenaan dengan jenama. Tablet berjenama terkenal. Dihasilkan di sebuah kilang di Malaysia. Cantik dan istimewa. Menjadi idaman ramai. Dipamerkan di kedai alat telekomunikasi. Okey, ini maklumat ini ada berapa? 1. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4,
Ada 5. Baik. Ada 5. Walaupun 5, kamu mungkin boleh gabungkan menjadi 3 ayat. Okey. Dan terpulang. Mungkin ada maklumat di sini kamu tak guna. Okey. Mungkin kamu gunakan 3 daripada 5. Mungkin kamu gunakan 4 daripada 5. Terpulang. Yang penting maklumat ini ada dalam perenggan pertama. Jangan guna hanya 1 ayat. Sekurang-kurangnya 2 ayat. Baik, kita pergi pada ciri-ciri. Apa ciri-ciri tablet ni? Dilengkapi pelbagai aplikasi terkini. Aplikasi ni maknanya apa, kalau sebut aplikasi tu kamu ada apa kat situ? Mungkin ada WhatsApp, mungkin ada Facebook, mungkin ada game, okey, permainan maya, okey. Mungkin ada Google Drive, ada banyak aplikasi. Mesra pengguna. Mesra pengguna ni makna mudah. Kamu tak perlu mengambil masa yang lama untuk belajar guna tablet ni. Okay, kemudian skrin sesentuh sensitif. Bila kamu sentuh skrin tu, dia mudah. Dia berfungsi dengan cepat. Nipis dan ringan. Bila nipis, senanglah untuk disimpan. Senanglah untuk digunakan. Senang untuk dipegang. Ringan, mudah dibawa. Menggunakan sistem pemprosesan canggih. Dia ada sistem dia yang sangat canggih, cepat. Okey. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 maklumat. 5 maklumat ini kamu boleh jadikan 3 ayat. Ini untuk perenggan yang mana? Ini untuk perenggan yang kedua. Baik. Selesai. Kita pergi yang berikutnya. Fungsi. Bagaimana tablet itu berfungsi? Okay. Melayari internet. Jadi tablet itu boleh digunakan untuk melayari internet. Boleh berinteraksi di jaringan sosial. Boleh hubungi orang lain. Boleh menghubungi melalui WhatsApp. Boleh menghubungi melalui Telegram, Facebook. Boleh menerima dan membuat panggilan telefon. Besar tablet tu tapi masih boleh digunakan untuk membuat panggilan dan juga menerima telefon. Boleh merakam gambar dan video. Boleh guna sebagai kamera ataupun video. Boleh digunakan untuk mengirimkan dan menerima email. Banyak fungsi dia. Banyak kegunaannya. Okay, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Kamu boleh jadikan 3. Okey. Ini untuk perenggan ketiga. Baik, tengok kebaikan. Kebaikannya maknanya apa faedah tablet ni? Memudahkan pembelajaran, memudahkan perbincangan, memudahkan pencarian maklumat, memudahkan perkongsian maklumat, menghilangkan kebosanan. Ada 5 juga. Okey. Ni kebaikan dia. Ini untuk perenggan ke-4. Okey. Bagi contoh, kata memudahkan pembelajaran. Tuan aku menggunakan aku untuk proses pembelajaran PDPR. Aku telah dapat memudahkan pembelajaran tuanku. Okey. Itu satu. Ataupun kita boleh ambil menghilangkan kebosanan. Pada masa lapang, tuanku menggunakan aku untuk bermain permainan di dalam talian. Ini dapat menghilangkan rasa tekanan dan kebosanan setelah melakukan tugasan sekolah pada setiap hari. Contoh. Okey, ini pun kamu jadikan 3 ayat. Baik. Seterusnya. Okey, jadi kamu dah faham aturan untuk membina perenggan ini.
Dan tugasan kamu ialah lengkapkan karangan ini. Cikgu dah bantu dah kamu. Untuk ini, cikgu bantu kamu untuk kamu lengkapkan karangan. Cikgu dah bantu kamu bina perenggan. Cuma kamu perlu lengkapkan berdasarkan maklumat yang diberi. Baik, karangan ini ada pilihan jawapan. Kamu boleh scan di sini. Ya. Ataupun kamu nanti boleh tekan link yang akan cikgu berikan dalam Telegram nanti. Baik. Sebelum tu cikgu ingin tunjukkan langkah yang perlu kamu lakukan untuk melengkapkan karangan ini. Baik. Cikgu akan tunjuk dan kamu tengok. Okey. Dia akan keluar paparan yang seperti ini. Okey. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu sign in with Google. Okey. Berdasarkan akaun yang kamu ada. Tekan di sini je. Jangan tekan tempat lain. Okey. Pilihlah akaun kamu. Mana-mana akaun kamu. Okey. Dia akan keluar seperti paparan ini. Baik. Baca petikan dan lengkapkan dengan jawapan yang sesuai. Okey. Kamu baca perenggan ini. Okey. Kemudian karangan autobiografi. Ini ruangan kosong ni ada 10 ruangan. Kamu klik sahaja di sini dan pilih. Pilih manakah jawapan yang sesuai. Contoh, cikgu klikkan 1. Okey. Okey. Bila kamu klik, nampak tak habis kan? Bila kamu klik di sebelah. Okey. Aku dilengkapi pelbagai aplikasi. Okey. Kat sini boleh nampak. Okey. Lepas tu kamu pergi yang berikutnya. Okey. Pilih mana jawapan yang sesuai. Okey. Boleh ya? Dah siap. Tekan save. Kemudian hand it work. Okey. Hand it work. Kamu akan nampak paparan yang seperti ini. Jadi kalau betul, dia akan tanda betul lah. Okey. Kalau salah macam ni, salah. Semua salah. Okey. Jadi, cikgu nak kamu screenshot. Screenshot ni. Okey. Dan hantar pada cikgu. Okey. Okey. Jadi, cikgu mengharapkan kamu akan dapat menyiapkan tugasan. Mudah saja kamu lengkapkan ruangan yang kosong ini. Kemudian, hantar pada cikgu. Okey. Okey, jadi itu untuk hari ini. Kita belajar tentang membina karangan autobiografi. Kamu diterangkan apa itu jenis karangan autobiografi. Kamu diterangkan bagaimana langkah-langkah untuk membina karangan autobiografi. Dan kamu diperkenalkan dengan maklumat berkenaan dengan tablet. Dan kamu perlu melengkapkan karangan tersebut. Dan kamu gunakan peluang ni untuk baca, faham dan lengkapkan dengan sebaiknya. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Teruskan belajar. Teruskan menimba ilmu pengetahuan. Teruskan meningkatkan ilmu yang sedia ada pada kamu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.